Pelaksanaan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ sejak 5 tahun lalu bukti keupayaan kerajaan negeri pulihkan ekonomi, perkukuh pembangunan dan menjaga kesejahteraan rakyat. Mandat rakyat sejak 2020 dimanfaatkan sepenuhnya dengan pembangunan menyeluruh, bukan sekadar slogan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, dasar SMJ 1.0 berjaya lonjak prestasi ekonomi Sabah meskipun berdepan krisis. Sabah kini muncul sebagai negeri yang pesat membangun selain usaha kerajaan memperkukuh pentadbiran dan menarik pelaburan. Lebih 1.3 bilion ringgit telah dibelanjakan dari 2021 hingga 2024 bagi pembangunan pendidikan dan belia sebagai pelaburan jangka panjang. Mengulas sambutan Hari Sabah, Datuk Haji Ji berkata, ia bukti semangat rakyat dalam membina negeri yang berdaulat. Tema tahun ini, Untukmu Sabah Tanah Airku, menekankan nilai perpaduan serta tanggungjawab bersama dalam usaha membangunkan negeri tercinta. Sambutan dirasmikan Yang di-Pertua Negeri, Tun Musa Aman. Terdahulu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan menyatakan Hari Sabah bukan sekadar tarikh tercatat dalam kalender, tetapi simbol perjuangan, ketabahan dan aspirasi kolektif rakyat Sabah. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Sabah 2025 menegaskan kejayaan Sabah pada masa depan bergantung kepada perpaduan rakyat tanpa mengira perbezaan agama, budaya dan politik. Sempena sambutan itu, anugerah tokoh pejuang kemerdekaan Sabah diberi kepada Allahyarham Tun Datuk Mustafa Datuk Harun, Allahyarham Tun Muhammad Fuad Stephen dan mendiang Datuk G.S. Sundang. Anugerah disampaikan Tun Musa kepada waris penerima. Sambutan Hari Sabah akan terus ditambah baik tahun depan. Ini termasuk pengisian program baharu melibatkan penyertaan lapisan masyarakat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, selain mengekspresi semangat patriotisme terhadap negeri, ia sekaligus memperkukuh semangat kebersamaan rakyat. Kita akan tambah dan bukan sahaja itu, kita juga akan buat pertandingan lagu patriotik, juga penyertaan budak-budak kita untuk melukis apa dalam pemikiran konsep diorang tentang Hari Sabah. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Sabah 2025 ditemui media selepas menyampaikan hadiah kepada peserta larian Hari Sabah di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Lebih 7,000 peserta menyertai larian ini. Untukmu Sabah Tanah Airku bukan sekadar tema sambutan Hari Sabah tahun ini. Diraihkan bagi memupuk rasa cinta dan semangat patriotisme terhadap negara, sambutan Hari Sabah menjadi wadah meningkatkan kesedaran terhadap sejarah dan identiti Sabah. Wartawan Serina Olivia Chong mengupas kesinambungan nuansa Hari Sabah tahun kedua diadakan sejak pewartaannya pada 5 Jun 2024. In Jesselton, Datuk Mustafa bin Datuk Harun and Encik Donald Stevens were sworn in as the Yang di-Pertuan Negara and Chief Minister respectively. Both took the oath to uphold the Sabah Constitution. Kini Hari Sabah diraihkan setiap tanggal 31 Ogos. Ia bukan sekadar mengingati sejarah tetapi memaknai dan menyemai semangat cinta kepada negeri. Dijemput orang ramai untuk mengunjungi Padang Merdeka pada hari itu supaya mengenali sejarah kita dengan lebih mendalam lagi dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memahami Hari Sabah. Sejak tahun lalu, pelbagai program dirancang bagi meningkatkan kefahaman rakyat pentingnya meraihkan Hari Sabah. Kita juga menyertai dalam program Kembara Merdeka dan kita juga menjalankan program-program seperti forum dan di dalam forum itu akan dibentangkan beberapa kertas sejarah dan ditambah pula dengan
pertunjukan atau exhibition. Memastikan aspirasi Hari Sabah ditunjangi suara rakyat sudah pasti menuntut setiap lapisan masyarakat menghargai perjuangan pemimpin kemerdekaan terdahulu. Harapan saya berkaitan dengan Hari Sabah ataupun Sabah Day ini sebagai satu titik permulaan yang terbaik. Dan dengan titik permulaan inilah kita harap dalam tempoh jangka pendek, apatah lagi dalam jangka panjang, saya yakin Hari Sabah bukan sahaja dikenali di peringkat dan dapat dihayati oleh masyarakat tempatan, bahkan diiktiraf dan disanjung juga di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Kita ada identiti kita sendiri. And this celebration is actually done in a manner of try to educate people, try to get people to understand about this day, the importance of this day. But I think it has to be done in a manner of education. Menonjolkan bahawa Sabah ini adalah entiti bila membentuk Malaysia tu. Harapan saya ialah supaya komuniti Sabah seluruhnya appreciate ini. Selamat Hari Sabah, selamat Hari Kebangsaan. Serina Olivia Chong, RTM. Tarikh 31 Ogos adalah tarikh yang amat bermakna dalam sejarah negeri dan rakyat Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah tahun 2025. Pesta Seni Tradition in Tune 2025 mampu mengangkat Sabah sebagai hub kreativiti, kebudayaan dan pelancongan di rantau ASEAN. Dalam masa sama memperkenalkan inovasi moden dalam bidang seni budaya. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liew berkata, program juga platform memelihara seni warisan yang menjadi penyatu rakyat berbilang kaum. Ia bertepatan dengan keunikan Sabah yang mempunyai lebih 30 etnik. So we look forward to this group of our youth leaders and their members to move forward. Selepas dia punya graduation education, I know they will be very useful in nation building for Malaysia, especially Sabah. We need people like that with their skill, talent, all the qualification. Terdahulu, Datuk Christina yang juga adun api-api turut menyaksikan pelancaran Sekretariat United Youth Leaders of Sabah. Dalam era serba digital dan kompetitif, sistem pendidikan perlu lebih dinamik, adaptif dan berpandangan jauh. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pertandingan inovasi antarabangsa dalam pendidikan 2025 landasan tepat dalam memacu transformasi digital pendidikan. Pertandingan ini menggalakkan penggunaan teknologi digital sekaligus melahirkan pendidik dan pelajar yang inovatif dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Datuk Arifin berucap merasmikan penutupan pertandingan tersebut di Kota Kinabalu. Teks ucapan disampaikan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Hanafiah Muhammad Kasim. Pertandingan disertai 105 pasukan dari pelbagai institusi pendidikan dalam dan luar negara. Karya arca, batik canting, buluh dan rotan antara hasil seni dipamerkan dalam pameran karya artis undangan ke-32 Jendela 2025. Ia merangkumi 70 karya seni kreatif yang dipamerkan di Balai Seni Lukis Sabah. Pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Seni Visual Nur Aini Gapur berkata, pameran melibatkan 52 artis jemputan termasuk 11 pengkarya dari Pusat Kraf Tangan Sabah. Karya dihasil berdasarkan pengalaman, inspirasi dan pemerhatian daripada kehidupan seharian. Katanya kreativiti bukan sahaja menghasilkan seni yang indah, malah membentuk masyarakat lebih bijaksana.
Baik saudara, sekian paparan berita Pagi Sabah kali ini menyusul selepas ini berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Malaysia Madani, rakyat disantuni.